Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَا يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم قال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير والشر أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قد أدبني ربي فأحسن تأديبي أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan muslim sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada tengah hari Selasa ini 21 Muharram 1445 Hijriah bersamaan 8 Ogos 2023 masih adalah sama-sama kita zahirkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kita sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang diimamkan oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Syahril bin Ramli hafizahullah taala. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan ganjaran yang sebaiknya untuk beliau dan juga untuk sekalian kita yang mengimarahkan solat zuhur berjemaah sebentar tadi. Dan kuliah zuhur kita teruskan dengan membicarakan isi kandungan kitab ringkasan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Asyarah wal Maturidiyah yang disusun oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Rauf bin Nurin Al-Badi Al-Ali hafizahullah taala. Termasuk kepada tajuk yang baru dalam kita menyempurnakan bahagian-bahagian akhir kitab ini, iaitu tajuknya wajib melebihkan pengetahuan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajib tiap-tiap mukallaf melebihkan pengetahuan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang bangsanya, bondanya, ayahandanya, warna tubuhnya, hal kenabiannya, kerasulannya, tempat diputerakan dia, hal syariat dan perjalanannya. So itulah Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah taala menyusun suatu kitab yang dinamakan sebagai Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu dalamnya kitab ini terkandung hadis-hadis yang
berkenaan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fizikalnya, sifat dirinya, cara baginda bertutur, bercakap, berpidato, memberi nasihat. Malah Nabi ini disifatkan sebagai Ar-Rasulu Mu'allim. Satu kitab yang dikarang oleh almarhum Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah Al-Halabi As-Suri rahimahullah ta'ala, namanya Al-Rasulu SAW Mu'allim. Rasulullah SAW itu sebagai seorang murabbi, sebagai seorang pendidik. Maka dalam kitab itu diceritakan bagaimana Nabi SAW itu sebagai seorang pendidik terbaik dalam tamadun manusia. Jadi sebab itu kita orang Islam ni, kenalkah kita kepada Nabi SAW, maka seharusnya kita mencuba, berusaha untuk mengenali diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama ditulis oleh penyusun kitab ini, bangsanya iaitu Arab, ialah Arab sejati lagi Quraisy yang mulia, bahkan menjadi penghulu bagi kaumnya. Jadi Nabi SAW ini Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ianya dari keturunan Quraisy, yang diakui oleh orang Arab ketika itu sebagai keturunan terbaik dalam masyarakat Arab, keturunan yang layak untuk menjadi pemimpin bagi orang Arab. Itulah keadaannya. Malah bahasa Arab Quraisy itu adalah bahasa yang diiktiraf di dalam Al-Quran, bilisanin Arabiyyin mubin. Jadi dengan bahasa Arab yang nyata. Bahasa Arab Quraisy ni bahasa yang nyata, bahasa yang diterima oleh semua orang Arab. Walaupun orang Arab itu ada logat-logat dia, macam kita orang Melayu juga ada logat-logat dia. Sebab itulah Nabi pernah bersabda, inna hadzal Quran unzila ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan atas 7 huruf. Huruf ini ditafsirkan oleh para ulama ilmu Al-Quran sebagai 7 qiraat, yang mewakili kumpulan-kumpulan kabilah-kabilah Arab yang ada pada zaman turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalau orang yang biasa dengar bacaan qiraat, dia akan rasa ada beza. Walaupun tulisan sama tapi bacanya ada sedikit perbezaan. Tetapi yang kita baca ni hanya satu daripada 7 qiraat itu. Jadi yang dibaca, kita baca inilah yang mengikut logat Arab Quraisy. Yang kedua wallahu alam. Yang kedua keturunannya iaitu Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim, yang bergelar Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sehingga inilah saja yang wajib diketahui, kerana ianya silsilah ni ada dimuatkan oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Majmu'ah Maulud Syarafil Anam, ataupun lebih dikenali sebagai kitab Barzanji. Jadi dalam rawi yang kedua itu diceritakan Syekh Ja'far menulis tentang nasab Nabi sampai Adnan. Tapi dari Adnan itu memang akan maka berhubunglah keturunan Adnan ini dengan Nabi Ismail AS, anak Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi daripada Adnan itu sampai kepada Nabi Ismail AS. Tapi atas daripada Adnan itu tidak disepakati oleh para ulama. Ada berbeza-beza pandangan. Jadi yang disepakati nasab Nabi SAW ni dari Adnan turun sampai kepada Abdullah, sampai kepada
Nabi SAW. Itu dia. Adalah sekalian datuk nenek junjungan kita jadi Raja Hijaz dari semenjak 122 tahun dahulu daripada milad Masihi tahun Masihi hingga tahun 358 miladi Masihi. Jadi keturunan Nabi SAW ni jadi Raja Hijaz dari sejak tahun 122 sebelum Masihi sehingga tahun 358 Masihi. Disebut dalam kitab sejarah, dalam buku sejarah. Jadi ada pun dalam hadis-hadis Nabi tentang peristiwa akhir zaman disebut nama disebut tentang Raja Hijaz. Jadi ulama-ulama sekarang memahami Raja Hijaz tu bukan Raja Hijaz Makkah Madinah tu. Raja yang menguasai kedua-dua Mekah Madinah dan negara kawasan Hijaz, iaitu Raja Arab Saudi sekarang. Itu dia. Tapi zaman Nabi SAW ni Arab Saudi tak ada. Arab Saudi cuma baru wujud 100 tahun dahulu. Sebelum tu tak ada. Arab Saudi ni tak ada. Arab Saudi tak ada, Kuwait tak ada, Qatar, Oman tak ada, Emirat tak ada, Bahrain ada. Tapi Bahrain bukanlah sebuah negara seperti mana sekarang. Dia adalah sebuah kita kata kawasan pertempatan manusia, macam kota Taif, kota Mekah, kota Madinah, gitulah. Betul-betul dalam seluruh tanah Arab yang bernegara itu hanya Syam dan Yaman. Itu kalau nak cerita detail tu dia jadi panjang lah, jadi sejarah pula. Adapun mengetahui keturunan teratas daripada Adnan telah enggan daripadanya oleh syarak sebagaimana nas terdapat yang keterangan yang ada dalam hadis, maka keturunan yang terdapat dalam setengah nasab-nasab sehingga kepada Adam adalah tidak diiktimadkan, yang tidak dapat keterangan yang boleh dipegang kerana dhaif hadisnya. Jadi macam kita kata sebut tadilah, daripada Adnan sampai Nabi Ismail itu ada perbezaan pandangan. Jadi tak disepakati kerana nas dalil itu lemah. Dalil yang mereka tiap-tiap golongan pegang tu lemah, tak kuat. Jadi yang disepakati hanya Adnan sampailah kepada Abdullah, itu saja. Namun mereka menerima dari Adnan ini sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Adalah keturunan puak bondanya, iaitu Aminah bintu Abdul Wahab bintu Abdul Manaf bin Zahra bin Hakim. Mengala kilap itu sebenarnya keturunan pihak ayahandanya. Ada puak Abdul Manaf ini bukan Abdul Manaf yang pada keturunan ayahandanya, maka jadilah bersatu keturunan puak pihak ayahandanya pada datuk yang bernama Hakim yang bergelar kilap itu. Jadi Nabi SAW dan ayahanda ni Abdullah dan Aminah ini dari satu galur yang sama pada datuk mereka, yang datuk keduanya yang bernama Hakim yang digelar kilap. Daripada situ. Jadi Hakim ni ada dua orang anak, Qusay dan Zuhrah. Dari Zuhrah ni turunnya kepada jadinya Aminah. Daripada Qusay itu dah turunlah kepada Abdullah. Jadi inilah yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Jadi bila saudara tu dah baca, nak bagi cantum balik, dinikahkan sepupu, dua pupu, tiga pupu. Bila diselidik balik, rupanya bersaudara. Untuk moyang ni bersaudara, adik-beradik. Nak bagi rapat balik, dikahwinkan. Itu diamalkan oleh setengah orang kita. Setengah orang kita. Walaupun sekarang ni sangat jarang benda tu berlaku, sangat jarang. Tapi lapis-lapis datuk nenek kita biasa. Sepupu pun dikahwinkan. Kan, anak abang dengan anak adik perempuan dinikahkan, supaya saudara itu tidak jauh pergi, tidak terlalu jauh
nasab keturunannya. Orang dulu. Jadi ini asal usulnya daripada apa yang berlaku kepada ayahanda dan bunda Nabi SAW, yang sebenarnya mereka ini dari satu keturunan. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, diputerakan junjungan kita Nabi Muhammad SAW pada waktu subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April tahun 571 Masehi. Keadaannya yatim lagi fakir, maka dipeliharakan dia oleh Allah SWT dan dikayakan serta dijaga oleh Allah SWT akan perjalanannya dan sopan santunnya, sehingga jadilah baginda seorang muda yang berperangai baik dan mempunyai kelebihan dan sifat yang sempurna, yakni muru'ah dan mulia lagi pemurah, berani dengan sebaik-baik tingkah laku serta benar dan amanah, dan tiada padanya kejahatan dan kelakuan yang cacat, sehingga sahlah bahawa diperhadapkan yang dipadankan kepadanya dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah azim mafhumnya bahawa kamu ini wahai Muhammad sesungguhnya berperangai dengan perangai yang mulia. Jadi ini diakui oleh Nabi SAW. Qad addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang mendidik aku dan menyempurnakan pendidikanku, kata Nabi SAW. Jadi akhlak Nabi itu dididik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah SWT pelihara Nabi daripada keadaan-keadaan yang berlaku pada zaman Arab Jahiliyah, dengan minum araknya, berpoi-poinya, berjudinya, berzinanya dan sebagainya lah. Dipelihara Nabi SAW daripada perkara-perkara buruk itu. Sehingga Nabi SAW ni digelar oleh masyarakat Arab Quraisy khususnya sebagai Al-Amin, seorang yang sangat jujur dan amanah. Maknanya kalau diberi sesuatu amanah pada Nabi SAW, Nabi akan sempurnakan. Nabi tidak akan menyalahgunakan kesempatan. Nabi akan berpegang teguh dengan tanggungjawab dia. Sebab itulah sifat seorang Rasul, amanah. Nabi tidak menjadikan tugas kenabian itu sebagai satu cara untuk mencari kekayaan dan kemewahan dunia. Sebab itulah apabila kedengaran rungutan dari isteri-isteri Nabi tentang keadaan Nabi yang hidupnya sangat sederhana, tidak memewahkan isteri-isterinya, maka Allah Ta'ala turunkan ayat kepada Nabi SAW, menyuruh Nabi SAW memberi pilihan kepada isteri-isteri baginda. Siapa yang nak keredaan Allah dan kebahagiaan yang kekal abadi, terimalah Nabi seadanya. Siapa yang nak mencari kemewahan dunia, pergilah. Tak ada siapa yang menghalang. Jadi pada ramai-ramai isteri Nabi tu ada seorang yang akhirnya minta cerai dari Nabi sebab tak tahan hidup sederhana. Kan, dia nak kemewahan dunia. Maka dalam riwayatnya, bekas isteri Nabi ni hidup dalam keadaan mati dalam keadaan kehinaan. Wallahu a'lam. Baik. Keempat tempat diputerakan baginda di dalam negeri Makkatul Mukarramah dan di Mekah juga jadikan baginda Rasul tatkala umurnya 40 tahun dan duduk baginda di Mekah selama 13 tahun. Berpindah ke Madinatul Munawwarah dan di Madinah tempat makamnya. Baginda di Madinah selama 10 tahun. Jumlah umurnya sehingga wafat 63 tahun. Dan ini Nabi SAW akui dalam sebuah hadis baginda, inna a'mara ummati baina 60 wa 70. Ini umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Purata. Makna kalau ada yang lebih daripada 70 tahun tu, makna itu adalah kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang itu. Walaupun memang ada yang sampai umur 100 tahun pun, tapi boleh dikira kadang-kadang kan, yang banyaknya 60 hingga 70 tahun.
Yang kelima, hal kenabian dan kerasulannya, iaitu kesudahan sekalian Nabi-Nabi Rasul-Rasul akan syariat, iaitu memansuhkan, membatalkan syariat Rasul-Rasul yang dahulu serta kekal syariat hingga hari kiamat. Ya. Kenabian dan kerasulan Nabi SAW ini membawa syariat yang menyempurnakan segala syariat yang terdahulu. Mana syariat yang terdahulu itu termansuh dengan adanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, syariatul Muhammadiyah. Jadi segala agama-agama yang ada termansuh dengan sendirinya. Pun begitu, Islam tidak menghalang seseorang itu beragama. La ikraha fid-din. Islam tidak pula melabelkan seseorang yang tak beragama Islam itu maknanya Islam tidak melabelkan seseorang yang tidak beragama Islam itu selamanya akan kekal dalam neraka. Tak ada. Melainkan kalau dah terbukti dia mati pun dalam keadaan kekafiran, itu cerita lain lah. Tapi kita melihat orang kafir ini dengan pandangan yang baik, selagi mereka memandang kita dengan pandangan yang baik. Kita tak boleh memandang mereka sebagai musuh. Orang kafir dalam Malaysia ni semua musuh Allah. Tak boleh. Tidak ada keterangan yang mengatakan orang kafir di Malaysia ni musuh Allah. Tak ada. Tak ada keterangan dalam Quran, tak ada, di Nabi tak ada, fatwa ulama pun tak ada. Cuma kafir itu ada dua jenis, kafir zimmi dan kafir harbi. Itu pun panjang perbahasan dia. Tak boleh kita nak tepek-tepek label tu kat sebarang orang. Kerana ianya satu benda yang melampau, pemikiran melampau. Apapun syariat Nabi itu syariat yang paling sempurna, paling sempurna, memansuhkan segala syariat yang terdahulu. Wallahu alam. Keenam, perjalanan baginda SAW. Perjalanan baginda terlalu banyak, tapi perjalanan yang wajib diketahui serta beriman ialah perjalanan Isra' dan Mi'raj yang dijalankan Nabi Muhammad SAW pada malam Isnin 27 Rajab setahun sebelum hijrah daripada Mekah ke Baitul Maqdis, dan daripadanya dinaikkan pula kepada segala tingkat langit yang 7 hingga ke Sidratul Muntaha, dan najat kepada Tuhan. Di sana diterima fardu sembahyang, so ini wajib atas tiap-tiap mukallaf mengerjakannya setiap waktu. Itu perjalanan baginda yang paling kita kata paling agung. Perjalanan baginda itu, kerana perjalanan baginda itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian yang ketujuh, putera dan puteri baginda. Putera pada baginda 3 orang, iaitu Qasim, Abdullah bergelar Tayyib, dan Tahir, ini Ibrahim. Jadi semua putera baginda ini meninggal pada usia yang sangat muda. Puteri kepada baginda 4 orang, iaitu Zainab, Ruqayyah, Fatimah dan Ummu Kalsum. Jadi puteri baginda yang panjang sedikit umurnya ialah Fatimah. Itu pun tak lama selepas baginda wafat, Fatimah pun wafat kemudiannya. Maka puterinya bernama Fatimah Zahra, itu adalah isteri pada Sayyidina Ali bin Abi Talib yang berpangkat sepupu kepada Muhammad SAW. Maka jadilah Sayyidina Fatimah itu isteri pada Sayyidina Ali, lagi anak saudara sepupu waris. Maka daripada Sayyidina Fatimah inilah berketurunan anak-anak cucu sentiasa bertambah banyak hingga sekarang ini. Yang dikatakan Syed Sharifah, Syekh itu, Habib itu dah dia. Jadi keturunan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Maka sekalian putera dan puterinya yang tersebut dalam daripada isterinya yang bernama Sayyidina Khadijah Al-Kubra, melainkan Sayyidina Ibrahim, maka ia daripada Mariatul Qibtiyah yang dihadiahkan oleh Raja Mesir ini Muqawqis kepada Nabi SAW. Jadi 7 putera-puteri baginda tu semuanya daripada Khadijah, melainkan Ibrahim saja yang ibu bondanya Mariatul Qibtiyah. Mariatul Qibtiyah, nama pembantu Mariatul Mariah Qibtiyah tu nasab bangsa Qibti.
bangsa Koptik Mesir, bangsa Firaun, yang Raja Mesir ketika itu menghadiahkan kepada Nabi SAW buat balik. Jadilah Mariatul Qibtiyah itu isteri Nabi. Dengan sisi Nabi yang lain, Nabi tak ada anak, termasuk Sayyidatuna Aisyah dan Safiyah binti Huyai, tak ada anak. Ketika Rasulullah SAW wafat, baginda meninggalkan isteri sebanyak 9 orang, iaitu Aisyah, Safiyah binti Huyai, ini yang tadi ni, wanita Yahudi, Saudah, Hafsah binti Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, Maimunah, Ramlah, Hindun, Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin ni bekas isteri kepada anak angkat Nabi, iaitu Zaid bin Harithah. Lepas cerai dengan Zaid, Zainab ni dinikahi oleh Rasulullah SAW. Maka ada orang Arab yang jahiliah, orang Arab berislam mempertikaikan. Tengok Muhammad, tergamak dia berkahwin dengan bekas isteri anak dia. Maka diterangkan oleh Al-Quran, tak ada salahnya seseorang itu menikahi bekas isteri anak angkat dia. Anak angkat dia pun tuan-tuan, kalau ada anak angkat, ada menantu angkat bercerai, tuan-tuan boleh kahwin dengan bekas menantu angkat, tak ada masalah. Dia tak ada hubungan apa pun, hubungan mahram pun tak ada. Dan Juwairiyah radhiyallahu anhunna, ini isteri Nabi SAW. Maka yang akhir sekali lah, rupa junjungan Nabi SAW, pertamanya junjungan Nabi SAW paling sempurna bentuk, rupa, pekerti dan mempunyai sifat-sifat terpuji. Ini secara khulasahnya. Yang sempurna itu memang pada Nabi, tidak ada kecacatan pada diri baginda. Badan sederhana tinggi, kulitnya putih kemerahan, luas mata bercelak, lentik alisnya serta lebat halus bulu yang tumbuh di situ. Ini diceritakan oleh sahabat-sahabat Nabi yang menjadi hadis tentang sifat diri Nabi SAW, dimasukkan dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah antaranya. Jarang sedikit giginya, lebar mulutnya, luas dahinya berbentuk anak bulan, kelihatan cantik berseri. Yang keempat, rata pipinya sederhana mancung, hidungnya dalam bentuk yang menarik sekali. Ini sifat diri Nabi, sifatun khalqiyah. Jadi apa yang dikatakan sebagai sunnah itu ma'udhifa ila Nabi SAW qawlan au fi'lan au taqriran au sifatan kanat khalqiyatan au khuluqiyatan. Itu dalam istilah dia. Jadi sunnah Nabi ni perkataannya, perbuatannya, tindakannya dan sifat dirinya, sama ada sifat fizikal maupun akhlak diri Nabi tu. Itulah dia as-sunnah. Kemudian rata pipinya serta mancung hidung ialah bentuk yang menarik sekali. Hidung di antara bahu dan tekuk baginda dua tempat, berongga kasar, besar tulang sendi, sedikit daging tumit, tebal janggut, besar cantik kepala baginda dengan rambut dibiarkan panjang hingga kedua ciping telinga meneluni. Jadi rambut Nabi ni dia panjanglah, tidaklah Nabi ni pendek rambut sepanjang masa. Ada kat panjang ni, tapi taklah panjang macam rockers. Terlalu panjang sampai ke pinggang pula, tak ada. Panjang tu sampai kedua cipin telinga tu saja, bawah sikit macam itulah. Kalau dilihat apa yang ditulis di sini. Kemudian yang keenam, di antara dua belikat termenteri dengan khatamun nubuwah, Nabi kesudahan yang di sekelilingnya cahaya menyinari. Antara dua belikat tu ada khatamun nubuwah sebagai tanda kenabian Nabi SAW. Itu tak ada Quran lain, kat Nabi ada. Yang ketujuh, puluh baginda putih bersih laksana mutiara, baunya harum lebih dari kasturi. Itulah yang dikumpulkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Khaddam Nabi, pembantu Nabi SAW ni, waktu Nabi singgah tidur qailulah di rumah Anas ni tengah hari berpeluh-peluh, dulu tak ada aircon kan, berpeluh-peluh. Jadi peluh Nabi itu dikumpul oleh Anas, kerana peluh Nabi itu wangi, boleh buat perfume. Tak perlu
beli perfume. Peluh Nabi pun dah memadai dah. Tapi itu peluh Nabi bukan peluh orang lain. Peluh orang lain tetap baunya hapak hamis. Peluh Nabi ni istimewa. Tak ada orang macam Nabi. 8. Bila berjalan, bongkok udang sedikit kelihatan seolah-olah seperti keadaan orang yang sedang turun dari tempat tinggi. Nabi dia macam bongkok sikit lah. Diceritakan begitu. Jadi cerita tu terterimalah seadanya. Sebab tak ada, zaman Nabi tidak ada teknologi macam ini. Ada WhatsApp, ada boleh viral, ada video, kamera video, handphone. Jadi kita tak dapat melihat secara hidup bagaimana sifat-sifat Nabi SAW. Sifat Nabi itu hanya diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang para sahabat ni mereka ni tak akan tipu. Mereka ni orang-orang yang siddiqun, orang yang benar. Jadi apa yang Nabi cerita tu terima seadanya. Kan, tak, jangan kita pertikaikan. Wallahu alam. Bila berjabat tangan, maka tangan orang yang dijabatnya wangi sepanjang hari. Menunjukkan wanginya tangan Nabi SAW tu. Bila letakkan tangannya atas kepala kanak-kanak, maka diketahui kanak-kanak itu pernah disentuh Nabi kerana bau yang harum wangi. Jadi kanak-kanak yang pernah disentuh oleh Nabi di atas kepalanya, jadi kanak-kanak itu baunya wangi. Wallahu alam. 11. Wajah baginda laksana bulan purnama kelihatan sentiasa cantik, kegemilangan berseri. Jadi wajah Nabi ini lepas tu dipuji oleh Syekh Ja'far Al-Bazanji, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Kamu seumpama matahari, seumpama bulan, kamu cahaya seumpama cahaya atas cahaya. Kerana wajah Nabi ni bercahaya. Bercahaya sangat, bersinar. Wallahu alam. 12. Orang yang meriwayatkan merupa bentuk baginda pernah berkata, aku tak pernah melihat siapa berbaik sebelum sesudah ini. Ada orang yang dapat menyamai kecantikannya dengan junjungan Nabi SAW. Nabi ini adalah menepatilah apa yang Allah telah sebut sebagai ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian Allah SWT. Sempurna kejadian Nabi ni. Tidak ada syak-sela. Tampannya tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun. Ini yang kita tengok Habib dari Maghribi tu datang ke Malaysia sekejap itu, kita kata handsome dia ni kan. Dan bila dikaji silsilahnya, memang silsilahnya dari keturunan Nabi SAW. Tapi Nabi SAW jauh lebih tampan daripada itu. Tapi dia punya serpih-serpih tu sampailah tu dia handsome, nampak tampan, sangat tampan. Wallahu a'lam. Jadi itulah dia sedikit kupasan tentang pengetahuan Nabi berkaitan dengan Nabi SAW. InsyaAllah pada kuliah kita datang kita akan sambung dengan perbincangan yang berikutnya, iaitu salah satu lagi rukun iman, iaitu beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan bincangkan pada kuliah akan datang. Yang baik dari Allah SWT yang kurang terhadap kita semua. Wallahu rasuluhu alam warahmatullahi wabarakatuh. Bila dia taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.